Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Pada hari ini cikgu akan memberikan video rakaman yang pertama untuk tahun 4 SU. Sebab untuk minggu ni cikgu tak boleh lagi nak buat Google Meet bersama dengan anak-anak murid semua. InsyaAllah kita akan buat Google Meet pada minggu hadapan. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar secara offline. Untuk bab yang pertama, okey, anak-anak murid boleh rujuk buku teks muka surat 1, iaitu bab nombor dan operasi. Okey. Untuk topik yang pertama, kita akan mengenal dan cara menulis nombor dengan betul. Okey. Boleh rujuk, boleh tengok di papan putih yang cikgu dah buat. Okey, kita sebut sama-sama untuk nombor yang pertama. Okey, kita sebut nilai nombor dia. Okey. Yang pertama kita akan sebut sebagai 15,216. Okey, nombor 2, nilai nombor tersebut adalah 13,701. Nombor yang ketiga kita akan sebut sebagai 20,004 dan yang keempat kita akan sebut sebagai 9,800. Okey, boleh tengok apa yang cikgu buat nombor tadi di dalam perkataan. Okey, ini untuk yang pertama, 15,216. Nanti cikgu akan ajar macam mana caranya untuk kita macam mana kita nak letak nilai nombor tersebut. Okey. Okey, yang kedua, kita sebut sebagai 13,701. Okey, boleh nampak Okey, yang ketiga kita tulis sebagai 20,004. Dan yang keempat kita akan letak sebagai, kita akan tulis sebagai 9,800. Okey, tak apa, cikgu faham. Mungkin ada lagi yang tak reti, yang tak pandai macam mana cara nak menulis, nak menukar daripada nombor di dalam angka kepada perkataan. Okey, sekejap lagi kita akan belajar Okey, untuk yang permulaan ni kena biasakan sebut dulu. Sebut nombor berdasarkan rumah dia tu rumah apa. Okey. So, kita akan tengok macam mana cara nak meletak nombor mengikut rumah-rumah nombor tersebut. Okey, sekarang kita sambung macam mana kita nak menulis ataupun mengenal sesuatu nilai nombor itu dengan betul. Okey, hari ini cikgu akan gunakan satu kaedah, iaitu yang dinamakan teknik gigi 133. Yang dimaksudkan dengan teknik gigi 133 itu adalah, okey, 1 bermaksud ruangan untuk rumah juta. Okey. 3 yang di tengah bermaksud ruangan untuk rumah ratus ribu, puluh ribu dan juga ribu. Okey. Dan 3 yang terakhir, rumah 3 yang terakhir kita akan letak sebagai ratus, puluh dan sa. Okey. Biasanya kita akan baca nombor, kita akan letak nombor, kita akan susun daripada rumah sa, iaitu rumah nombor yang di belakang. Okey. Untuk makluman juga, okey, digit sama maksud dengan nombor. Maknanya kalau misal kata cikgu sebut digit, itu adalah nombor. Okey. Dia sama je maksud dia. Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama. Contoh cikgu nak letak yang pertama tadi ni, 15216. Okey, kita tak boleh sebut macam tu. Kita kena sebut dalam suatu nilai yang betul. Jadi macam mana cara kita nak sebut nilai tu dengan betul? Okey, so kita letak
kita ambil dulu digit 6 yang terakhir sekali ni, kita letak di rumah SAR. Okey, cikgu letak 6 1 2 5 1. Okey, cukup setakat sampai rumah puluh ribu sahaja, sebab rumah ratus ribu tak ada nombor, rumah juta pun tak ada nombor. Okey, jadi daripada susunan teknik gigi ni, kita boleh sebut untuk nombor 1 ni adalah sebagai 15,216. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kita tak tahu nak sebut lah. Contohnya kita tak tahu nak sebut, macam mana kita nak sebut nilai nombor yang kedua. Okey, kita susun macam tadi. Kita letak 1, kita letak sifar, kita letak 7, 3, kemudian 1. Cukup sampai situ je, sebab memang sebab dalam soalan hanya ada 5 digit sahaja. Okey, jadi kita sebut sebagai 13,701. Okey, dan untuk makluman juga, untuk di dalam terms matematik, kita kena panggil kosong ni sebagai sifar. Kita kena biasakan sebut sifar, bukan kosong. Okey, seterusnya kita tengok kepada nombor yang ketiga. Okey, yang ketiga ni setengah budak, setengah murid, dia tak tahu macam mana nak sebut. Okey, ada yang disebut kadang-kadang 204, ada yang disebut 2004, ada disebut 24. Okey, jadi untuk mengelakkan kekeliruan kat situ, kita guna teknik gigi tadi dan kita susun macam yang cikgu ajar tadi. Okey, kita letak 4 dahulu, kita letak sifar, kemudian sifar lagi dan 2. Okey, jadi kita sebut mengikut rumah-rumah yang kita dah tetapkan tadi. Okey, 20,004. Okey, dan yang terakhir ini, kalau kita perasan, hanya ada 4 digit sahaja. 1 2 3 4. Okey, jadi kita susun di dalam rumah teknik gigi yang cikgu buat ni. Okey, cikgu letak sifar 8 9. Okey, nampak? Dia hanya ada 4 rumah sahaja yang kita letak situ, sebab digit yang kelima tiada. Okey, digit yang keenam pun tiada, digit yang ketujuh pun tiada. Okey, jadi kita sebut sebagai 9,800. Okey, 9,800 sahaja. Okey, so cikgu harap faham. Okey, nanti cikgu akan bagi latihan di buku aktiviti yang kamu dah dapatkan di sekolah. Okey, nanti untuk lebih faham, kamu kena buat latihan tu supaya lagi senang kamu nak tahu macam mana cara nak menulis dan mengenal sesuatu nilai nombor itu. Okey, sekarang kita akan sambung untuk mengenal satu gambar rajah yang dinamakan sebagai dekak. Okey, dekak ni dia gambar dia macam cikgu lukis ni. Okey, dan dia ada tiang-tiang tegak ni yang menandakan setiap rumah, yang mewakili setiap rumah nombor. Okey, contohnya kadang-kadang dalam buku ada soalan disuruh lukis mengikut nilai nombor yang dinyatakan dalam soalan. Okey, jadi kita tengok contoh 1. Cikgu buat ada digit 6, ada digit 9, ada digit sifar, ada digit 7 dan ada digit 3. Okey, dia sama juga macam teknik gigi tadi, cumanya yang ini hanyalah cikgu buat sampai 5 sahaja. 5 rumah sampai puluh ribu. Okey, contoh cikgu nak lukis untuk nilai nombor yang pertama. Okey, kita mula daripada rumah yang belakang, iaitu digit yang belakang, iaitu digit 3. Okey, 3 kita lukis di dekat ni, kita lukis biji ni sebanyak 3 kali. Okey, 1 2 3. Okey, kemudian kita beralih kepada digit 7. 7 kita lukis dekat ni sebanyak 7 biji. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey,
Selepas digit 7 diikuti dengan digit sifar. Okey, sifar bermakna tiada biji lah di situ. Kita biarkan sahaja tiang ratus ni kosong. Tak ada nilai, okey? Bermakna sifar lah di sini. Okey. Untuk seterusnya adalah digit 9, okey. Kita lukis biji sebanyak 9 kali. Okey, 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Okey, dan yang terakhir adalah digit 6. Okey, digit 6 kita lukis di tiang puluh ribu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, maka siaplah lukisan cikgu untuk dekat yang pertama. Okey, jadi kita boleh sebut sekali lagi 69,073. Okey. Seterusnya kita tengok untuk lukisan dekat untuk nilai nombor yang kedua. Okey, kita sambung untuk yang contoh yang kedua. Okey. Cikgu tukar Okey, yang kedua ni cikgu contohkan soalan kita dalam bentuk perkataan, iaitu 32,070 dan kita harus convert kepada lukisan dalam bentuk dekak. Okey. Kalau kita tak tahu macam mana nak letak berapa biji di lukisan dekat ni, mula-mula kita guna kaedah teknik gigi tadi, iaitu 1 3 3. Okey, kita masukkan dulu daripada rumah yang di belakang sekali, iaitu rumah 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, dan ini adalah rumah juta. Okey, cikgu guna singkatan Pu untuk puluh, Ra untuk ratus, Ri untuk ribu, Puri tu untuk puluh ribu, Rari tu untuk ratus ribu. Okey, jadi kita try susun. Okey, kalau macam ni macam susah kan kita nak susun daripada rumah sa, sebab kita tak nampak langsung apa digit yang berada di belakang sekali. Okey, kita tengok apa perkataan yang mula-mula disebut. Rumah apa yang disebut? Dia disebut puluh. Puluh diikuti dengan ribu, bermakna di sini kita bermula tulis. Okey, 3 kita letak Siti. Okey, jap cikgu tukar pen bagi nampak. Okey, kita nampak perkataan 3. Okey, kita letak di rumah puluh ribu sebab dia sebut puluh diikuti dengan 2,000. Okey, letak 2, kemudian 70. Dia tak sebut perkataan ratus, jadi ratus tu kita kosongkan. Okey, kita biarkan dulu tak ada diisi, jadi kita letak sini 7. So, yang dia tak sebut adalah rumah sa dengan rumah ratus. Bermakna di sini adalah digit sifar. Okey, jadi setelah kita buat teknik gigi, baru kita boleh convert kepada lukisan dalam bentuk dekak. Okey, so kita tengok rumah sa tiada biji sebab nilainya sifar. Okey, rumah puluh ada 7. Maka kita lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, rumah ratus tiada nilai. Okey, bermakna sifar lah, tiada lukisan di situ. Okey, untuk rumah ribu ada 2 biji yang perlu kita lukis, dan rumah yang terakhir adalah rumah puluh ribu sebanyak 3 biji sahaja. Okey, jadi selesailah lukisan dekat kita untuk soalan yang kedua. Okey. Okey, untuk sesi yang terakhir pada minggu ni, cikgu akan bagi satu contoh soalan yang kemungkinan murid-murid tak pernah tengok lagi ketika di tahun 3. Okey, soalan ni dia agak advance sedikit. Okey, jadi cuba tengok contoh soalan di hadapan. Okey, contohnya dia bagi yang pertama 66,000, yang kedua 32,000, yang ketiga 430, yang keempat 70,000. Pelik kan kita dengar soalan macam tu? Okey, tapi untuk tahun 4 ni soalan ni biasa kita akan jumpa. Okey, soalan dia lebih kurang macam ni je. Isikan tempat kosong bagi soalan-soalan di bawah.
Okey. Jadi macam mana cara kita nak buat? Okey, senang aja. Okey. Kita tengok dulu pada kotak merah yang cikgu dah buat ni. Okey. Untuk permulaan, untuk soalan yang macam ni, kita kena tahu dahulu berapa banyak sifar untuk setiap rumah-rumah nombor itu. Okey. Untuk soalan macam ni, kebiasaannya sah kita memang tak gunalah. Okey. Jadi untuk sah, nilai sifar di belakang tiada. Okey, tiada. Okey, untuk rumah puluh sifarnya ada satu sahaja. Untuk rumah ratus sifar di belakang ada dua. Untuk ribu sifarnya ada tiga. Manakala untuk rumah puluh ribu sifarnya ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Apa kaitan kotak merah ni yang cikgu buat ni dengan soalan yang cikgu bagi di hadapan ni? Okey. Ini yang kita nak buat. Okey. Ini cara kita nak menyelesaikannya. Dia akan relate, dia akan berkait dengan kotak yang cikgu buat tadi. Okey. So kita tengok soalan nombor 1, 66,000. Okey, kita letak dulu 66. Kita salin balik 66 tu. Digit 66 tu kita salin balik. Okey, kita tengok rumah belakang dinyatakan rumah ribu. Okey. Ribu di belakang, kita tengok dalam kotak ni tadi, ribu ada 3 sifar di belakang. Jadi kita letak 3. Kita tambah 3 sifar di belakang. Okey. Jadi inilah jawapan dia, 66,000. Okey. Nombor 2, 32 sama macam tadi. Kita susun dulu. 32. Okey, kita letak dulu digit 3, kita letak digit 2. Okey. Kemudian kita tengok di kotak merah ni, ratus ada berapa sifar di belakang? Okey, ratus ada 2. Okey, jadi kita sebut yang baru, nilai dia adalah sebenarnya 3,200. Okey. Maksudnya 3,200 ni samalah dengan maksud nilai nombor 3,200. Okey. Yang ketiga, 430 puluh. Okey, pelik dengar dia tu. Okey, tapi kita boleh buat jawapan dia kita kena rujuk kotak yang kita dah buat tadi ni. Okey, untuk puluh kita salin dulu. Okey, 4, 3 sifar. Puluh, kita tengok puluh ada berapa sifar di belakang? Ada 1. Kita tambah saja. Maka sebenarnya nilai 430 puluh itu adalah 4,300. Okey, dan yang terakhir sekali, 70 ratus. Okey, kita salin dulu 7 dengan sifar. Okey, ratus ada 2 sifar di belakang. Maka sebenarnya 70 itu adalah 7,000. Okey. Jadi sampai sini sahaja kelas cikgu untuk minggu ini. Diharap semua murid tahun 4 SU jelas dengan penerangan yang cikgu berikan. Okey. Jadi semua murid buka buku modul aktiviti mesra digital dan buat muka surat 1 sahaja dahulu, iaitu nombor dan operasi. Okey, sekian, terima kasih.